Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 10 Februari 2024. Kerajaan negeri akan terus berusaha memastikan keamanan dan ketenteraman yang dikecapi rakyat berbilang kaum di negeri ini terus kekal terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor dalam perutusan sempena Tahun Baru Cina berkata, keamanan itu memberi peluang kepada rakyat untuk menyambut dan meraihkan perayaan serta kebudayaan masing-masing dalam keadaan harmoni. Justru katanya kerajaan negeri juga akan terus memberi sokongan untuk memastikan kepelbagaian perayaan dan kebudayaan rakyat dapat dipertahankan sekaligus diwarisi generasi akan datang. Beliau turut menzahirkan rasa syukur kerana rakyat Malaysia di Sabah, terutama masyarakat Tionghoa, menyambut Tahun Baharu Cina pada tahun ini, iaitu Tahun Naga dalam suasana aman dan harmoni. Semoga kehadiran Tahun Baharu ini membawa lebih banyak kemajuan ekonomi dan kemakmuran kepada rakyat serta negeri ini. Selain meningkatkan lagi pelbagai sektor termasuk industri pelancongan, pelaburan serta pembangunan modal insan. Datuk Haji G dalam perutusannya turut menyampaikan ucapan Tahun Baharu Cina kepada semua masyarakat Tionghoa di negeri ini. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK disaran mengekalkan tradisi sambutan setiap perayaan di negeri ini, termasuklah sambutan perayaan Tahun Baharu Cina. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Chan Fong Hin berkata, ini penting kerana kepelbagaian masyarakat yang menyambut apa juga perayaan dalam suasana aman dan harmoni melambangkan amalan perpaduan dan keunikan yang terdapat di negeri ini. Selain itu, katanya DBKK adalah pihak berkuasa tempatan PBT yang mempunyai akses atau tempat yang sesuai untuk dijadikan tapak gerai setiap kali perayaan. Dia Sino Dusun, lepas tu ada orang Muslim dan juga ada orang Katasan. So ini sesuatu yang unik yang orang Sabahan ni kita menunjukkan telatan macam mana kita hidup secara harmoni. Dalam Malaysia, dalam Sabah, satu masyarakat yang masmur dan tak ada apa yang kita boleh bincang. Beliau berkata demikian semasa melakukan tinjauan gerai di tapak Segama Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Chan Fong Hin menyarankan DBKK agar terus menyemarakkan setiap perayaan khususnya di sekitar bandaraya dengan bekerjasama dengan setiap penganjur bagi kelangsungan program yang diadakan. Sebanyak 3,374 notis saman dikeluarkan dan 100 buah kenderaan disita atas pelbagai kesalahan menerusi Ops khas sempena bulan perayaan 2024 yang dilaksana di seluruh negeri bermula 1 Februari lalu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ turut mengeluarkan notis kepada 2 buah kenderaan dalam pematuhan larangan pemanduan kenderaan barangan sempena perayaan Tahun Baharu Cina. Ketika ditemui RTM, Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya dan Korporat JPJ Sabah Azman Poji berkata, lebih 155 anggota JPJ akan menjalankan penguatkuasaan sehingga 29 Februari ini. Antara kesalahan utama yang dikuatkuasakan ialah memandu melebihi had laju, tidak memakai tali pinggang, cukai jalan yang tamat dan kesalahan memotong di garisan berkembar. Saya menjalankan kepada orang awam agar berhati-hati ketika menggunakan jalan raya. Sebab kena ingat jalan raya ini adalah milik kita bersama. Dan patuhi had laju, patuhi undang-undang yang telah kita tetapkan. Kerajaan negeri menyumbangkan 2 buah van jenazah kepada Masjid Nur Islam Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah. Sumbangan diserahkan Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dalam majlis penyampaian sumbangan pengurusan dan aktiviti dakwah di Kota Kinabalu. Turut memberi sumbangan adalah Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah berjumlah RM3,000 kepada pihak pengurusan masjid. Dalam majlis ini, bahagian zakat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM130,000 kepada Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun, mewakili bahagian agama dan kaunseling bakar IPK Sabah dan disaksikan oleh Datuk Muhammad Arifin.
Sumbangan ini untuk kegunaan aktiviti keagamaan di setiap ibu pejabat polis daerah IPD di negeri ini. Ketika ditemui RTM, timbalan yang di-Pertua MUIS, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad berkata, kerjasama erat Polis Diraja Malaysia PDRM dan MUIS akan terus diperkukuh demi kesejahteraan ummah. Jadi kami melihat Majlis Agama Islam Sabah, Jabatan Ahli-Waris Agama Islam Negeri Sabah melihat perkara ini amat penting sebab tanpa keharmonian kita akan hilang perpaduan dan tanpa keharmonian akan kita kehilangan keamanan. Jadi ini akan menjadi fokus kita. Aspek integriti kekal menjadi keutamaan dan asas penting yang perlu menjadi budaya seluruh warga polis di Raja Malaysia PDRM. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikon berkata setiap warga polis perlu menjiwai, menghayati dan membudayakan nilai integriti dalam setiap aspek penugasan. Akhir-akhir ini terdapat siaran-siaran media berkaitan dengan beberapa salah laku yang telah dilakukan oleh pegawai dan anggota PDRM. Tapi untuk kontingen Sabah, kita memastikan bahawa mana-mana salah laku oleh pegawai dan anggota PDRM, kita akan ambil tindakan sama ada melalui kertas siasatan jenayah ataupun kertas siasatan tata tertib. Datuk Jauteh berkata demikian dalam sidang media sempena Perhimpunan Bulanan Pesuruhjaya Polis Sabah di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah IPK Kota Kinabalu. Menurut beliau, bagi tahun 2022 dan 2023, sebanyak 199 kertas siasatan tata tertib KST telah dibuka dan 171 daripadanya telah selesai. Mengenai op selamat sempena perayaan Tahun Baharu Cina yang bermula sejak Khamis hingga 14 Februari ini, katanya seramai 1,783 pegawai dan anggota akan melaksana tugas pemantauan, pencegahan dan rondaan di kawasan hotspot pecah rumah. Datuk Jauteh turut menasihati masyarakat agar sentiasa berhati-hati serta mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Tiada isu kekurangan bekalan minyak masak paket di daerah Sandakan. Sehubungan itu, Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sandakan, Azdi Zukri John, menasihati pengguna agar tidak membuat pembelian panik ke atas minyak masak. Sebaliknya, menghubungi KPDN Cawangan Sandakan sekiranya sukar mendapat bekalan. Jelas Azdi, terdapat 21 kilang membungkus semula minyak masak subsidi di daerah Sandakan dengan jumlah kuota sebulan berjumlah 3.23 juta kilogram atau 3.23 tan metrik. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menjalankan pemeriksaan pematuhan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Tahun Baharu Cina 2024 di Sandakan. Menurut Azdi, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan daripada pengguna berhubung harga barangan terkawal yang dijual pada harga lebih tinggi. Ini bukti bahawa para peniaga pun ada jiwa untuk membantu rakyat. Sebab sebelum ini saya dah buat mesyuarat dengan pasaraya pun, saya dah bagi tahu jugalah mengenai dengan hal ini. Kalau boleh jual, kalau dapat harga kos tu rendah, juallah rendah. Rakyat negeri ini semakin menyokong gabungan rakyat Sabah GRS yang lebih menjamin dan ikhlas dalam memperjuang hak rakyat Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS Tan Sri Liew Yun Fa berkata, justru sebagai salah sebuah parti komponen GRS, mereka akan mempergiat program turun padang bagi menyampaikan dasar dan hala tuju kerajaan negeri dalam membela nasib rakyat dan memperjuang hak-hak Sabah. Kalau kita dapat bersatukan dan kuatkan GRS, saya berjamin kita akan usaha untuk mencapai bagaimana untuk menambahkan ekonomi rakyat. Kerana bagi saya ekonomi rakyat yang terpenting. Tan Sri Liew menyatakan demikian pada Majlis Ramah Mesra PHRS bersama veteran-veteran politik di Tawau. Tambah beliau, slogan Rumah Kita, Kita Jaga oleh pengerusi GRS, Datuk Seri Panglima Haji Jinor juga berjaya menarik lebih ramai generasi muda di Tawau dan Kelabakan untuk menyokong dan menyertai GRS, termasuk juga golongan veteran politik parti lain.
Majlis ini antara lain bertujuan berkongsi pandangan dan cadangan bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksana di daerah Tawau. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.